dalam saya bercakap bahasa Melayu semua orang putih. So ada translation berlaku. Betul-betul? Saya bercakap dalam bahasa Melayu, semua dengan translation. Yalah, kita bercakap Oh, dalam okey. kelas pidato bahasa Melayu kan. Oh, okey, okey. 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 Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati. Orang putih kita dengar translation buat. Mengganggu. Okey. Saya ulang kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat yang sangat-sangat saya hormati hari ini. Dan hari ini saya berasa bertuah kerana saya sekali lagi dipanggil untuk bercerita tentang seorang ikon yang sangat luar biasa. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ikon yang saya puja. Bukan saya puja, saya minati kerana ia memberikan satu impak yang luar biasa kepada hidup saya, iaitu Lauren Powell, yang juga merupakan isteri kepada mendiang ikon ini, Steve Jobs. Saya dipanggil hari ini kerana saya mengenali anak Steve Jobs itu sendiri, iaitu Lisa Jobs, apabila saya menulis di satu kolom di universiti saya. Dan Lisa Jobs terpanggil untuk memanggil saya, teruja melihat kolom saya bagaimana saya menulis bagaimana Steve Jobs memberikan satu impak yang sangat besar dalam hidup saya. Tapi selebih dahulu saya ingin ceritakan bagaimana saya mengenali Steve Jobs daripada zaman saya kecil dahulu. Saya mula mengenali Steve Jobs. Steve Jobs merupakan ikon yang sangat luar biasa. Hari ini saya memilih untuk tidak berbicara tentang gadget-gadget Steve Jobs yang sangat hebat, iPhone ataupun Apple, Macintosh. Saya tidak mahu berbicara tentang itu. Tapi saya ingin membicarakan pada anda semua supaya kita ingat sehari lagi, kita ingat sekali lagi bahawa kita ada seorang ikon yang kita boleh ingat kisah hidup dia yang boleh juga mengubah kehidupan kita, keberaniannya yang boleh mengubah hidup kita. Bagaimana keberanian Steve Jobs, kreativitinya memberi impak dalam hidup saya apabila saya mula-mula mengenali Toy Story di zaman saya masih lagi kanak-kanak. Pada waktu itu saya merupakan seorang peminat rancangan kartun, rancangan animasi yang dikeluarkan oleh Walt Disney. Pada waktu itu tahun 1995, 94, 95, seingat saya Toy Story mula dikeluarkan dan ia memberikan satu fenomena yang luar biasa kepada masyarakat dunia. Dan saya sendiri terkedu apabila melihat satu hasil yang sangat luar biasa. Dan saya mula untuk mengikuti siri ini, Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 dan juga Incredible, yang mana saya terpanggil untuk mengenali siapa yang mengasaskan syarikat Pizza. Dan sejak itu saya mula mengenali ikon yang bernama Steve Jobs. Saya menyelusuri kehidupannya secara tidak langsung yang memberi impak yang besar pada hidup saya dan juga hampir setiap tindakan yang saya lakukan. Tapi sebelum saya menceritakan bagaimana keberanian Steve Jobs untuk melakar kehidupannya sangat luar biasa, memberi impak kepada saya, izinkan saya bercerita kepada anda semua. Mungkin anda hari ini baru pertama kali hadir ke majlis pengingatan ini. Mungkin anda ada terlupa bibit-bibit istimewa dalam kehidupannya yang mungkin saya boleh bangkitkan rasa semangat anda untuk kita hidup sebagai insan luar biasa. Steve Jobs dilahirkan pada tahun 1955, 24 Februari 1955 dan meninggalkan kita pada tahun 2011 kerana sakit kanser pankreas. Steve Jobs bermula daripada seorang anak yang ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya yang tidak mahu dijaga. Dia merupakan anak angkat yang hanya dijaga oleh Paul dan Clara Jobs, yang di mana sepanjang Steve Jobs membesar, dia ada satu titik hitam di dalam hatinya bahawa dia tahu ayahnya sendiri tidak ingin memberikan kasih sayang kepada dia. Dia tahu dia sendiri adalah anak yang terabai, yang memberikan satu titik hitam yang sangat besar yang melakar satu peribadi yang luar biasa kepada Steve Jobs ini. Steve Jobs menjadi seorang yang rebellious, belajar di sekolah menengah tapi suka belajar komputer. Dia adalah seorang yang mementingkan kesempurnaan. Hingga beliau masuk ke universiti College Reed, beliau
digelar dalam bahasa beliau hingga menggugurkan diri beliau sendiri daripada sesi pembelajaran kerana beliau sendiri tidak tahu apa impaknya yang perlu beliau belajar di universiti itu. Dan akhirnya beliau memilih untuk belajar sesuatu yang langsung tiada kaitan dengan kehidupannya. Bagaimana saya ingin anda lihat bahawa kehidupannya adalah seorang yang rebel, seorang yang suka memberontak. Hingga beliau berada di universiti, beliau mengembara hingga ke India mencari falsafah diri. Luar biasa. Di college beliau duduk di bilik kawan-kawannya sahaja, tiada yuran pengajian. Hampir habis semua duit pengajian yang ditanggung oleh ibu ayahnya, terbiar begitu sahaja. Hanya Steve Jobs pada waktu itu mengikut kata hatinya. Dia tak mahu hidupnya tersisa. Dia hanya mahu mengikut apa yang dia rasa betul, apa yang dia rasa tepat. Yang membawa dia mengenali Steve Wozniak, yang mula di satu garaj kereta. Mereka memula mencipta satu komputer yang sangat luar biasa, yang memberi satu revolusi yang sungguh luar biasa dan hebat kepada teknologi komputer sekarang, iaitu Apple One. Itu sahaja yang saya ingin lukirkan tentang bagaimana Steve Jobs memulakan satu impak atau revolusi. Tapi apa yang berlaku adalah Steve Jobs adalah seorang insan, apabila membuka syarikat Apple, adalah seorang insan yang sangat tidak punya adab, sangat tidak menghormati rakan-rakannya. Dan kita boleh katakan seorang yang suka ditikam dari belakang. Saya diizinkan oleh Lauren Powell untuk bercakap tentang adab yang tidak baik oleh Steve Jobs ini. Dia sendiri mengizinkan saya untuk berkata hari ini. Tapi detik kehidupannya apabila Steve Jobs dipecat pada umur 30 tahun daripada syarikat yang dibina olehnya sendiri, menyebabkan Steve Jobs mula menjadi seorang insan yang lebih daripada seorang yang mementingkan diri sendiri. Dia mula mengenali Pixar, dia mula mengenali Disney, dan dia mula untuk mengikut kata hatinya. Hinggalah akhirnya tercetus apabila Steve Jobs bergabung dengan George Lucas, tercetuslah syarikat yang luar biasa yang bernama Pixar. Yang hasilnya menghasilkan Toy Story yang menyebabkan saya mula mengenali. Dan akhirnya rentetan kehidupannya adalah Steve Jobs adalah seorang insan yang sentiasa mengikut kata hati. Ada satu ketika saya boleh bibitkan untuk anda semua, apabila dia ingin mempersembahkan komputer Apple dia yang pertama, ingin mencari pembeli yang pertama, dia datang dalam keadaannya badan berbau, dia tidak mandi selama seminggu, dan dalam sesi membuat presentasi, dia meletakkan kakinya di atas meja. Bagaimana akhirnya dia berjaya juga menjual komputer Apple, dan waktu itu menjadi fenomena. Dan rentetan daripada kehidupan dia, Steve Jobs punya satu pegangan: melakukan apa yang kita suka, melakukan apa yang kita cinta. Sebab saya ingin memetik kenapa dia terus melakukan apa yang dia suka. Sebab ada satu waktu di mana dia telah menjual saham Pixar bernilai 1.2 juta US dollar. Dia mengatakan bahawa bukan duit yang dicari, hanya kepuasan dalam membentuk imajinasinya sendiri. Dan akhirnya kita melihat satu revolusi yang sangat hebat, yang mana mencipta satu fenomena yang tak dapat ditandingi. Hingga buku ditulis tentang Steve Jobs. Dan apa yang saya ingin katakan bahawa apabila saya menulis kolom yang di mana menarik perhatian Lisa Jobs sendiri untuk memanggil saya untuk bercakap hari ini, adalah saya melihat bahawa Steve Jobs adalah seorang insan yang sentiasa mengikut kata hati. Yang mana saya sendiri adalah seorang insan yang sangat takut untuk mengambil keputusan. Tetapi apabila saya mula mengenali Toy Story, saya mula mengenali Pixar, saya mula mengenali iPhone, akhirnya saya mengenali Steve Jobs, saya mengambil keputusan untuk bermigrasi daripada Malaysia hingga ke Amerika Syarikat untuk mengejar impian saya menjadi seorang penulis kolom. Dan akhirnya saya hanya mengikut kata hati, dan akhirnya saya berjaya menempatkan diri saya di New York Times. Di situlah Lisa mengenali saya. Dan apa ingin saya katakan bahawa saya ingin bawa anda semua, jika apa yang saya terangkan hari ini hanya mungkin sedikit saja cungkilan kisah hidupnya, anda boleh lihat Steve Jobs, anda boleh bertanya kepada Lauren sendiri, walaupun dalam keadaan adabnya yang tidak teratur bersama rakan-rakannya,
Dia merupakan seorang suami yang luar biasa. Dia merupakan seorang ayah yang sangat bertanggungjawab. Dia merupakan seorang, atau dalam termnya kita panggil family guy, yang mana Steve Jobs sentiasa mempelajari setiap detik kehidupannya untuk menjadi insan yang lebih baik dan seterusnya. Apa yang saya boleh katakan bahawa anda semua adalah hidup kita hanya sekali. Hidup kita hanya sekali. Jika kita lakarkan kehidupan kita hanya mengikut kata-kata orang lain, maka hidup kita menjadi hidup orang lain. Tapi ikon ini melakarkan kehidupannya, mengembara ke India mengikut kata hati, berhenti belajar mengikut kata hati, membuat komputer di garaj mengikut kata hati, berhenti membuat satu animasi yang di luar pemikiran orang mengikut kata hati, berfikiran di luar batasan, membentuk sejarah hidupnya selama 56 tahun menjadi satu ikutan kepada ramai orang. Jadi apa yang saya belajar, saya boleh pilih untuk saya terus ikut kata orang lain dalam hidup saya. Saya boleh pilih untuk ikut kata keluarga saya atau masyarakat saya, ataupun saya boleh terus ikut kata hati saya dan membina satu lagi sejarah. Saya tahu mungkin orang tidak mengenali saya, tapi saya tahu saya membina satu lagi sejarah. Seperti mana Steve Jobs melakarkan kehidupan dia sepanjang 56 tahun. Satu kehidupan yang sangat luar biasa, memberi impak kepada ramai orang. Jika saya tanya di luar sana, berapa ramai yang memakai iPhone hari ini? Hampir, kalau saya tanya kepada 10 orang, boleh jawab 6 orang memakai iPhone. Jadi saya di sini hanyalah untuk memperingati bagaimana insan hebat ini memberikan impak yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan ingin saya katakan pada Lauren dan juga Lisa, anda ada seorang suami hebat. Lisa, anda ada seorang ayah yang sangat luar biasa, yang memberi kesan kepada kita semua dan terus bertahun-tahun di masa akan datang. Sekian sahaja ucapan daripada saya. Saya harap buat kata-kata terakhir, memegang kata-kata Steve Jobs yang jadi pegangan hidupnya, iaitu sentiasa dalam keadaan lapar untuk tahu benda perkara-perkara yang baru, dan sentiasa menganggap diri kita bodoh untuk mempelajari benda yang baru, atau dalam bahasa Inggerisnya dikatakan sebagai stay hungry, stay foolish. Sekian, terima kasih.